pakai ni? Bukan ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa azka tahiyya wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير من أرسله ربه عز وجل هاديا ومبشرا ونذير فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. نوينا مع وزجم صالح النيات. ثم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih hidup di dunia ini di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih hidup di dunia ini sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, kita masih berada di dalam bulan Ramadan. Bulan Allah Subhanahu wa taala dan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada satu kurniaan daripada Allah dan satu kelebihan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Ramadan. Dan kita semua tahu, tuan-tuan, puan-puan, umat yang sebelum kita ataupun umat-umat yang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun pernah puasa. Tapi apakah beza antara puasa kita dan puasa mereka? Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa bulan Ramadan seperti mana diwajibkan atas umat-umat yang sebelum kamu. Tapi apa beza antara puasa kita dan puasa mereka? Puasa Ramadan bukan macam puasa umat yang bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Ramadan banyak kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, satu amalan sunnah seperti fardu, pahalanya pahala 2 rakaat. Kalau seorang buat 2 rakaat sunnah, pahala 2 rakaat itu seperti pahala salat subuh 2 rakaat. Maknanya kalau seorang buat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum salat zuhur sunnah, pahalanya seperti salat zuhur di luar Ramadan. Tapi pahala salat fardu Allah beri kepadanya 70 ganda. Makna ini kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis sahih yang masyhur, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Siapa yang berqiyam dan puasa Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Berapa umur tuan-tuan, puan-puan? Daripada tahun pertama sampai saat ini, berapa banyak dosa yang kita sudah buat?
Tapi masuk bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan, semua dosa-dosa yang kita buat habis, tak ada. Melainkan dosa yang kita buat yang antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, tapi dosa yang antara kita dan makhluk ini lain, cerita lain. Maknanya satu bulan. Dan sekarang tuan-tuan puan-puan, kita sudah berada pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu 'itqun minan nar." 10 yang pertama 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Adakah tuan-tuan puan-puan sudah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada 10 yang pertama ataupun tak? Ada tanda untuk orang yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada 10 yang pertama. Adakah kita rasa kita daripada kalangan mereka ataupun tak? Sahaja hari ini kita kira, kedua, 4, 3, kira kita tak tahu apa yang kita dapat. Kita tak ada muhasabah. Apa yang kita buat daripada awal sampai akhir, sebelum tidur, daripada siang sampai malam, apa yang saya buat, berapa juz saya sudah baca. Musim bulan Ramadan, musim untuk pahala, untuk ganjaran, untuk rezeki akhirat. Seperti mana mereka ahli dunia, pergilah sekarang ataupun lepas salat tarawih, pergi ke pasar, tengok bagaimana pasar penuh. Berapa jalan tak boleh masuk, ada berapa jalan kalau bagi Kelang, banyak jalan sudah tutup. Ada apa? Sebelum ini tak ada, tapi sekarang sahaja untuk sebulan mereka buat pasar, jual kuih hari raya, baju dan sebagainya. Kenapa sekarang buat? Oh, musim, sebab ada hari raya. Tengok ahli dunia, tak ada masalah orang buat macam ni. Tapi kita yang lebih utama bersungguh-sungguh untuk mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita sudah baca Al-Quran? Berapa kali kita sudah khatam Al-Quran? Satu hari sekali baca 30 juz. 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tak apalah, sebelum yang pertama sudah habis 30 juz, sebelum yang kedua 30 juz, sebelum yang terakhir 30 juz. Sebab bulan Ramadan bulan Al-Quran. Nak jadi dekat dengan Al-Quran sekarang, marilah. Inilah bulan Al-Quran, seperti mana Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran." Makna ini bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran. Nabi SAW hari-hari baca Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan ada satu hadis Nabi SAW bersabda, sesiapa yang sentiasa baca Al-Quran pada bulan Ramadan, syurga Allah Subhanahu wa taala akan merindu kepadanya. Syurga rindu kepada orang yang sentiasa baca Al-Quran. Dia tunggu bila dia mati, kerana dia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Al-jannah mushtaqatun li arba'ah." Al-jannah, jannah Allah Subhanahu wa taala, mushtaqatun li arba'ah. Syurga akan merindukan kepada 4 orang. Syurga Allah Subhanahu wa taala, jannah Allah Subhanahu wa taala rindu kepada 4 orang. Bukan orang kaya, bukan orang yang ada duit banyak, bukan orang yang ada kereta-kereta banyak, yang ada rumah besar, tak ada. Siapakah orang pertama ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, orang yang sentiasa membaca Al-Quran, hari-hari baca Al-Quran. Kalau satu hari tak baca Quran, hati dia tak seronok. Tapi zaman ini, kalau satu hari tak baca surah Kabar, hati tak sedar, tak seronok nak baca surah Kabar. Tapi Quran, kabar dunia dan akhirat di dalam Quran ini. Kabar dunia dan akhirat semua di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran. Makna ini kalau seorang hari-hari baca Al-Quran, Allah tulis nama dia atas pintu syurga. Sahaja mati, silakan tuan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, sebab dia sudah ada kad special, yaitu Al-Quran. Sebab ulama kata Al-Quran hijabun minan nar. Quran itu seperti dinding antara kamu dan neraka. Quran itu seperti dinding antara kamu dan segala musibah, bala penyakit. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, marilah kita sama-sama muhasabah diri kita. Daripada hari pertama sampai hari ini, berapa banyak kita sudah baca Al-Quran?
saya, kamu, puan, tuan, adik, ustaz, semua, berapa banyak kita sudah habis Al-Quran? Tak perlu orang pandai tak pandai, bacalah terus. Fasih tak fasih, bacalah terus. Musim, satu huruf 70. Mana boleh dapat macam ni? Mana orang yang nak menjaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi ada banyak manusia daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada awal Ramadan sampai hari ini mungkin dia tak pernah buat salat tarawih. Betul, ada beberapa orang tak tahu apakah itu salat tarawih. Saya pernah jumpa ada seorang datang ke tempat saya. Bila kita buat salat tarawih, lepas tu dia macam pening kepala, apa salat ini? 2 rakaat, salam. Lepas tu kita salat tarawih. Tarawih apa itu? Tarawih apa ini? Agama kamu dari mana? Ya Rabbi, ya Allah. Bagaimana ajar dia? Bagaimana ajar dia? Dia tidak ikut agama siapa? Allahu a'lam. Betul, tuan-tuan, puan-puan. Dia pun baru muda. Saya jumpa seorang orang berniaga. Lepas tu call dia, tuan, lama tak nampak tuan? Dulu selalu datang, paling kurang seminggu sekali datang. Tapi sekarang lama tak nampak tuan. Dia kata, mana boleh datang ustaz, sekarang musim untuk berniaga. Saya kata, memang betul, musim untuk berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata, apa ustaz kenapa cakap macam ni? Memang betul-betul. Kita sekarang musim nak berniaga, orang ramai datang nak beli. Saya kata, Masya Allah, mudah-mudahan insya-Allah semua urusan tuan dunia dan akhirat. Tapi insya-Allah jagalah salat tarawih tuan. Jangan tinggal salat tarawih. Dia kata, ustaz, demi Allah daripada awal bulan sampai hari ini tak pernah buat salat tarawih. Tak ada masa untuk buka puasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunggu apa? Tunggu apa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tunggu Israel datang ambil kamu. Dia kata daripada hari pertama sampai hari ini, saya cakap dengan dia minggu sudah, tak pernah buat salat tarawih. Tak ada masa untuk buka puasa ustaz. Dia kata saya buka puasa berdiri. Pergi mana? Orang kafir pun tak buat macam ni. Tapi orang Islam buat macam tak ada masa untuk buka puasa. Dia kata buka puasa saya berdiri saja, satu kurma air, habis. Subhanallah. Ini tuan-tuan, puan-puan, kita tak hidup di dunia ini lama, sekejap sahaja. Allah Ta'ala bila kita mati. Saya tak yakin buat salat tarawih atau salat isya atau tak. Allah ambil saya sebelum buat salat tarawih atau sebelum buat salat isya. Kita tak tahu. Maknanya kita sentiasa bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita perlu ambil peluang daripada hari-hari dan malam-malam kita yang kita berada di dalamnya. Macam sekarang bulan Ramadan, jagalah salat tarawih, jagalah salat subuh, zuhur, asr, maghrib, isya berjamaah. Buat sunnah, qabliyah dan ba'diyah, salat witir, salat duha, salat taubah, salat tasbih. Salat tasbih ini sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah muakkadah salat tasbih. 4 rakaat dengan 2 salam kalau kita buat malam, ataupun 4 rakaat dengan 1 salam kalau kita buat siang. Salat tasbih itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada saudara ayahnya, Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Apakah kelebihan salat tasbih? Apakah fadilah salat tasbih khusus pada bulan Ramadan? Ini keluar bulan Ramadan, tengok kelebihan salat tasbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Mahukah aku ajarkan kamu satu amalan, wahai Ammar?" Sayyidina Al-Abbas kata, "Ya, wahai Rasulullah, aku nak." Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kamu melakukannya, Allah akan mengampun dosamu permulaan dan akhirnya." Dosa permulaan dan akhirnya, ya Allah. Dan Nabi SAW bersabda, dosa yang lama dan baru, yang kecil dan besar, yang kamu buat dalam keadaan sengaja dan tanpa sengaja. 4 rakaat, dosa kita semua habis. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak ada pun satu dosa. Inilah jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadis sahih. Berapa banyak dosa kita buat?
surah Al-Fatihah, baca surah Qul ya ayyuhal kafirun rakaat yang pertama. Surah Al-Fatihah dan surah Qul huwallahu ahad rakaat yang kedua. Lepas tu salam kelas. Lepas tu kita baca doa. Tapi kita tak tahu, Allahu a'lam, adakah Allah terima solat kita atau tidak? Adakah Allah menerima taubat kita atau tidak? Adakah Allah sudah pandang dosa itu yang kita buat atau tidak? Tapi kalau kita buat salat tasbih, yakin 1000% Allah hapuskan dosa yang kita buat. Sebab ini jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang buat 4 rakaatnya, 2 salat dalam 4 rakaat itu kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 300. Senang. Sebelum ini kita hari-hari buat. Hari-hari kita buat. Hari ini hari pertama yang kita tak buat, tapi insyaAllah nanti qiyamul lail kita akan buat dekat jam 3. Saya sangka orang puasa ni. Hari-hari. Kalau kita tak buat rasa tapi alhamdulillah muhasabah sebelum tidur buat salat tasbih, dosa habis. Khusus pada bulan Ramadan. Satu jaminan daripada Rasulullah SAW, dosa yang kecil dan besar. Seperti dosa mana? Allah a'lam, kita semua tahu dosa yang besar antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang lama, yang 2 tahun sudah, 20 tahun sudah, yang kita buat, Allah maafkan kita insya-Allah. Yang kecil yang besar, yang lama yang baru, yang kita buat dalam keadaan sengaja yang tak sengaja. 4 rakaat sahaja. Khusus pada bulan Ramadan, sebab jiwa kita wahai orang Islam sudah sedia untuk setiap amalan yang baik yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Tadi kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah SAW bersabda, syurga itu merindukan kepada 4 orang. Orang yang pertama, orang yang sentiasa baca Al-Quran. Orang yang sentiasa baca Al-Quran, bukan orang yang sentiasa baca surah Kabar. Orang yang hari-hari baca Al-Quran, bukan hari-hari baca surah Kabar. Bukan hari-hari baca kabar dalam Facebook, dalam WhatsApp dan sebagainya. Hari-hari baca Al-Quran, tak tinggal Al-Quran. Makna ini Allah tulis namanya atas syurganya. Bila dia mati, insya-Allah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ahli Al-Quran hum ahlullahi wa khassatuh, seperti mana Rasulullah SAW bersabda. Orang yang kedua siapa? Wahai Rasulullah SAW bersabda, orang yang sentiasa menjaga lidahnya, ucapan dia. Sebelum dia cakap, dia jaga. Cakap baik, berkata baik, cakap. Tak baik, diam. Khusus pada bulan Ramadan, ramai orang puasa tanpa ganjaran, tanpa pahala. Dia dahaga dan lapar sahaja. Sebab dia tak jaga lidahnya. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis sahih, ada berapa orang, dia berbual dengan para sahabat. Dia kata, ada berapa orang daripada umatku, mereka berpuasa tanpa pahala. Allah, berpuasa tanpa pahala. Kita buat puasa pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam seorang buka kedai tapi tak ada duit, tak ada orang datang beli, tak ada jual. Lagi baik tutup. Nah, apa daripada kedai? Duduk daripada pagi sampai malam, tak ada orang. Dia sewa setiap bulan, bayar sewa kedai sahaja. Dia keluar duit, masuk tak ada. Lagi baik tutup kedai. Nabi SAW bersabda, ada berapa orang daripada umatku, mereka sentiasa berpuasa tanpa pahala. Ada satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Dia kata, orang yang puasa tapi tak jaga kata-katanya, ucapannya, tak jaga lidahnya. Dia cakap orang pindik, orang tinggi, orang gemuk, orang baik, orang tak. Nah, apa daripada manusia? Bagaimana kamu? Bagaimana dirimu sendiri? Bukan kamu Tuhan mereka. Sebab mereka atas Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha berbual dengan Rasulullah SAW. Lepas itu Rasulullah nak pergi ke rumah Siti Hafsah, salah satu isteri Nabi Muhammad SAW. Kita tahu isteri Siti Hafsah radhiyallahu anha wa ardhaha badannya kecil, rendah. Lepas itu dia kata, Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, Hafsah itu badannya kecil, bukan tinggi macam saya. Terus bukan Rasulullah kata, memang betul, dia pinting kasihan. Tak ada. Terus Rasulullah SAW letak 2 tangannya atas kepalanya. Di Arab zaman dulu sampai sekarang, kalau ada satu musibah besar,
Letak dua tangan atas kepalanya. Ya Allah, aduh. Ini kalau besar. Tapi kalau biasa, aduh. Tapi kalau besar, aduh. Ya Allah. Terus Rasulullah letak dua tangannya atas kepalanya. Ya Aisyah. Terus Siti Aisyah takut. Wallah, laqad qulti kalimah law muzijat bima'il bahr laghayyaratu. Wahai Aisyah, demi Allah, kamu telah bercakap dengan satu perkataan. Kalau kita letak perkataan itu di dalam laut, menjadikan laut itu kotor, bau buruk. Qasirah, tuan-tuan, puan-puan, bintik, qasirah. Tapi kalau Siti Hafsah dengar, mesti dia cik hatilah. Dia sedih, kenapa dia cakap begini? Satu perkataan, qasirah. Kalau kita letak perkataan ini di dalam laut, pergilah ke Malaka, ke Penang yang ada laut, ke mana timur, laut besar. Letak satu perkataan, perkataan itu menjadikan dia, ini kias, menjadikan laut itu kotor. Nabi SAW bersabda, bagaimana orang yang cakap buruk betul-betul? Kita cakap, oh ini baik, ini tak baik. Nak apa daripadanya? Nak apa daripada kamu sendiri? Tak ada pahala. Tak ada pahala. Khusus pada bulan Ramadan. Jaga lidah ini. Ini anggota yang paling bahaya. Anggota yang paling bahaya. Nabi SAW bersabda, ialah ini. Ini yang kecil. Ya Allah, cakap baik ataupun diam ataupun buntung lidah, lagi baik. Kalau boleh kita buntung lidah sebulan sahaja, bagus. Puasa kita bersih, tak ada apa-apa. Tapi dia baca Quran, duduk dekat rumah, jangan campur banyak dengan manusia. Sebab bila duduk dengan manusia mesti cakap fulan, 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 fulan. Baca kabar ini, dalam kabar, dalam surat kabar, dalam internet, dalam nyanyi habis, tak ada pahala. Daripada siang sampai malam letih sahaja, dahaga, haus, tak ada pahala. Sebab dia cakap fulan tak baik, fulan baik, fulan pendek, fulan kecil, fulan tak ada. Kita bukan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada seorang yang sempurna. Ada semua orang yang ada silap, ada salah. Tak ada seorang yang maksum malaikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Marilah tuan-tuan, puan-puan, khusus pada bulan Ramadan. Lagi berapa hari? Kita ambil bulan daripada hari-hari. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'mal bi khawatimiha. Segala amalan dengan apa yang terakhirnya. Akhirnya baik, yang pertama insya-Allah baik. Walaupun buat salah atau sebagainya, insya-Allah yang penting akhirnya. Seperti mana Imam Ibn Taimiyah berkata dalam kitabnya, ahsin fil akhir, baikilah. Yang akhir Allah menjadikan yang pertama baik dengan barakah yang akhir. Ini yang penting, yang akhir. Kita jaga lidah kita, pegang Al-Quran, jangan tinggal Al-Quran pergi mana-mana, bawa Al-Quran. Bawa Al-Quran. Barakah Quran ini. Jangan tahu, ini berat, tak ada. Pergi mana-mana jangan tinggal Al-Quran. Masuk kereta bawa Al-Quran. Masuk pejabat pegang Al-Quran, letak sahaja, walaupun atas meja letak. Kalau kamu tak tinggal Al-Quran di dunia, insya-Allah Quran ini tak tinggal kamu pada hari kiamat. Jadi yang kedua, orang yang kedua masuk syurga dan syurga rindu kepadanya, orang yang jaga lidahnya. Tiga, orang yang memberi makanan kepada orang fakir dan miskin, ataupun kepada mereka yang kelaparan. Khusus ini pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini satu peluang untuk kita dapat pahala banyak. Kalau kita beri makan kepada orang yang puasa, dapat pahala seperti pahala mereka. Daripada hari pertama sampai sekarang. Tak perlu bagi mereka makanan banyak. Satu kurma ataupun air. Makanan yang pertama masuk dalam perutnya, dapat pahala seperti pahalanya. Yang penting makanan yang pertama yang masuk dalam perutnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a. Ya Allah, Allah sayang kepada kita tuan-tuan, puan-puan. Adakah kita sayang kepada Allah seperti mana Allah sayang kepada kita? Man fattara sa'iman, Allah nak bagi kita berapa jalan untuk dapat pahala banyak. Man fattara sa'iman, siapa yang beri makan kepada orang yang puasa,
jadi pandai. Carilah orang yang kamu tahu mereka buat amalan banyak, yang hari-hari baca Quran, hari-hari baca Quran, hari-hari jaga salat, beri kepadanya makanan. Kurma, satu kurma dan air. Bila dia makan, subhanallah, Allah terus bagi kamu pahala seperti pahalanya. Ada seorang baca daripada siang sampai malam 30 juz. 30 juz. Tapi ada seorang tak baca malaikat satu surat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tapi waktu malam Allah menulis kepadanya orang yang baca satu surah seperti mana orang yang baca 30 juz. Kenapa? Sebab sebelum buka puasa dia ambil satu kurma dan air, beri kepada orang yang baca 30 juz. Makanlah ini. Saya beri makan kepada dia. Allah memberi kepadanya pahala seperti pahala. Tengok, kita sahaja pandai cari jalan untuk dapat duit banyak. Tapi nak pahala, buat macam ni. Tengok orang yang baik, budak tahfiz, Masya Allah, ustaz-ustaz yang hari-hari baca Quran, beri kepada mereka. Bukan kepada Ustaz Abdullah tak ada apa-apa. Bagus. Pada di Karim, saya pernah satu hari nampak ada satu makan sumat sebelum buka puasa, semua orang satu tempat. Tapi saya nampak seorang sebelum buka puasa dia beli kurma RM10 sahaja kurma. Dia cari ulama, mana yang ulama. Dia bagi satu kurma dalam tangan, jangan letak atas dalam kas. Tak, bagi tangan. Syekh ambil ini, ustaz ambil ini. Lepas tu satu hari dia tak bagi saya. Dia cari-cari saya. Lepas tu saya kata, kenapa tak bagi saya? Dia kata, kamu buat apa? Tak ada apa-apa. Saya cari orang yang buat amalan banyak, yang buat tarawih 3 kali, 4 kali. Kamu tak buat apa-apa. Saya kata, baik, kenapa cari macam? Dia kata, sebab kalau mereka makan makanan ini yang saya beri, saya dapat pahala seperti pahala mereka. Alhamdulillah, saya kaya. Tak perlu apa-apa. Walaupun atas satu meja, suami, isteri dan anak-anak. Bila kamu sudah makan kurma, jadi milik kamu. Kurma itu milik kamu. Maknanya ambil kurma ini, bagi kepada isteri. Isteri bagi kepada kamu. Kamu dapat pahala seperti pahala isteri, isteri dapat pahala seperti pahala kamu. Alhamdulillah, anak kamu pun bila ambil kurma, oh ini kurma saya, ini kurma kamu, ini kurma. Okey, saya bagi kamu kurma saya, kamu bagi saya kurma kamu. Bila dia makan, hadis Nabi SAW. Bila dia makan terus, kamu dapat pahala seperti pahalanya, dia dapat pahala seperti pahala kamu. Alhamdulillah, tolong menolong atas kebaikan. Man faddala sa'iman kana lahu ajrun. Tapi sebelum buka puasa terus semua orang tak ada lah. Jadi pandai cari muslihat untuk dapat pahala banyak, khusus pada bulan Ramadan. Ini orang yang kedua yang beri makanan kepada orang yang lapar. Seperti orang puasa mesti lapar. Tapi bila beri makanan kepada mereka, dapat syurga Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Rasulullah SAW bersabda, orang yang terakhir yang syurga rindu kepadanya, orang yang puasa Ramadan. Orang yang puasa Ramadan, syurga rindu kepadanya. Dia tunggu bila dia mati masuk syurga. Baik, InsyaAllah empat perkara yang disebut kita boleh dapat semua pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, syurga akan merindukan kepada 4 orang. Orang yang pertama, orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Kita boleh buat pada bulan Ramadan hari-hari baca Al-Quran. Jangan kata, oh saya sibuk. Bila jadi kosong, bila mati, memang sibuk. Tapi bila ada kenduri, bila ada jemputan, ada masa untuk bagi jemputan. Ada masa untuk bagi kenduri itu. Ada masa untuk bagi makan angin yang istrinya anak-anak. Tapi untuk baca Al-Quran, tak boleh. Kena bersungguh-sungguh. Orang yang sentiasa baca Al-Quran, syurga rindu kepadanya. Yang kedua, orang yang sentiasa menjaga lidahnya. Cakap baik, ataupun diam, ataupun potong lidah kalau boleh. Baik. Ketiga, orang yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Ini pun kita boleh buat pada bulan Ramadan. Lagi berapa hari? Ambil peluang. Pilih kurma sikit. Bila buka puasa bagi orang, jangan letak atas dalam bekal, bagi dalam tangan. Mesti kamu yakin mereka sudah makan. Cari sungguh-sungguh musim untuk cari pahala. Tengok orang yang puasa bagi semua. Keempat, orang yang berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan insya-Allah, semoga Allah menjadikan kita semua
khusus tuan-tuan, puan-puan daripada kalangan mereka, insya-Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kepadanya taufik dan hidayah dan rahmah dan maghfirah khusus pada bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Dan kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala dengan barakah bulan Ramadan, dengan barakah Al-Quran, dengan barakah majlis ini, semoga Allah membebaskan kita dan keluarga kita, ibu bapa kita daripada api neraka. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sentiasa di bawah rahmat-Nya dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri umur panjang kepada tuan-tuan, puan-puan, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma ya man waffaqa lil khair wa a'anhum alayhi wa waffiqna lil khair wa a'inna alayhi waj'alna min ibadika salihin. Ada satu lagi tuan-tuan, puan-puan, satu amalan yang penting yang saya nampak banyak orang tak jaga amalan itu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda apa nama? Wastakthiru fihi min arba' khisal. Khaslatan la ghina ankuma wa khaslatan turduna bihima rabbukuma. Maksud hadis ini, berbanyakkanlah beramal di dalam bulan Ramadan dari 4 perkara. Nabi SAW bersabda, hadis sahih. 2 perkara untuk kamu mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. 2 perkara kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan maghfirah Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 perkara lagi kamu tidak boleh terlepas daripadanya. Makna ini mesti untuk kita 2 perkara itu. Adapun 2 perkara yang kamu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala ialah kamu ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ialah kesaksikan kamu syahadat la ilaha illallah dan kamu beristighfar kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. Ini 2 perkara bila kita hari-hari baca. Dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 perkara yang kamu tidak boleh terlepas daripadanya ialah kamu memohon syurga daripada Allah Subhanahu wa taala dan memohon Allah menjauhkan kamu daripada api neraka. Nas'alukal jannah, kita memohon daripadamu ya Allah syurga, wa na'udzubika minan nar, dan menjauhkan kita daripada api neraka. Makna ini selalu baca asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang pertama. Nastaghfirullah, ini kedua. Dengan amalan ini kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal jannah, 3. Wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kalau tuan-tuan puan-puan pergi ke Yaman, pergi mana-mana, masuk pasar, masuk kedai, masuk pejabat, masuk mana-mana dengan semua orang. Kalau bukan ramai-ramai, mesti seorang sendiri-sendiri. Semua asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ini wasiat Rasulullah SAW untuk kita. Amalan yang penting pada bulan Ramadan. Ini amalan ini khusus untuk bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan keluar tak? Kita boleh doa biasa, tapi memang ini khusus pada bulan Ramadan. Nabi SAW ajar kita buat pada bulan Ramadan. Marilah kita sama-sama insya-Allah baca doa ini secara ramai-ramai insya-Allah. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amin Allahumma amin. Ighfir lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li ashabina wal muslimin wal muslimat wal hadirin wal hadirat man taqaddam minhum wa man huwa at min yawmina hadha ila yawm al-miqat. Ij'alna min abrak ibadika li ibadika al-mu'minin mimman katabta lahum al-ajra fi shahr Ramadan mimman a'taqta riqabahum fi shahr Ramadan mimman ja'altahum sama wa qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban laka ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi